Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita-cerita di sebalik berita dan pastinya untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda. Kalau diikutkan dalam laporan dan juga perkembangan harian ini terkait dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun disebut sebagai PICK. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini. Ini adalah laporan harian pemberian dos pertama iaitu dos 1 vaksin mengikut negeri sehingga 10 Mac 2021. Kalau diikutkan jumlah keseluruhan yang telah menerima vaksin ataupun telah divaksin dos pertama, jumlahnya setakat ini yang kami dimaklumkan ialah sebanyak 223,923 secara keseluruhannya lah bagi pemberian dos pertama ataupun dos 1. Kalau diikutkan angka-angka dan juga kemaskini negeri-negeri, sudah tentu kita melihat kepada yang paling tinggi sudah pasti ianya adalah Sarawak. Negeri Sarawak mencatatkan jumlah laporan harian pemberian dos 1 ataupun dos pertama paling tinggi iaitu sebanyak 28,194 vaksin, diikuti dengan negeri Selangor iaitu 24,211. Kemudian kalau diikutkan daripada kedudukan, yang ketiga tertinggi adalah Sabah iaitu 18,670 dos ataupun individu yang telah pun menerima dos pertama vaksin ini setakat 10 Mac 2021. Baik, kalau nak bercakap tentang Sabah ni, saya nak bersama dengan rakan saya Syah Hairiza Kamalul Arifin, kerana Syah kalau diikutkan dalam seminggu 2 minggu lepas saya bersama dengan Syah, itu adalah hari pertama kita melihat dan juga tibanya bekalan vaksin di negeri Sabah, dan keterujaan Syah sebagai wakil Esro Awani di Sabah pun begitu ternampak, kita lihat, dan sudah tahu kita melihat kepada hampir 2 minggu program imunisasi COVID-19 yang ini berlangsung. Kalau boleh saya nak tunjuk satu lagi artikel di Esro Awani. Vaksinasi di Sabah, giatkan jangkauan ke pedalaman, pastikan golongan sasar tidak terkecuali. Kerajaan Negeri Sabah akan mengadakan program jangkauan ke daerah-daerah pedalaman bagi membantu mereka tidak punya akses, khususnya berkaitan dengan akses teknologi, dan juga dalam mana kita melihat kepada pendaftaran serta mendapatkan vaksin COVID-19. Ini yang dizahirkan dan juga dikongsikan oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Syah Helmi Yahya. Syah, kalau boleh kongsikan sebelum kita nak perincikan khususnya berkaitan dengan jangkauan program ke daerah-daerah pedalaman ini secara keseluruhannya untuk program imunisasi di Sabah, mungkin ada sedikit perkembangan yang boleh dikongsikan, Syah. Terima kasih, Fauzi. Seperti apa yang Fauzi katakan tadi, Sabah merupakan antara negeri ketiga terbanyak sebenarnya yang menjalankan proses imunisasi atau vaksin ini, seperti apa yang juga dinyatakan pada hari ini oleh Menteri Kesihatan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Negeri Sabah, Engineer Syah Helmi Yahya, berkata sebenarnya untuk hari ini seperti mana yang dimaklumkan, terdapat penghantaran keempat. Kalau ikutkan penghantaran vaksin ini telah pun berlangsung sekitar pagi tadi, sekitar jam 10 pagi tadi, yang diterbangkan daripada lapangan terbang Terbangsa Sultan Abdul Aziz Shah di Subang dan tiba di lapangan terbang Terbangsa Kota Kinabalu sekitar jam 12.30 tengah hari tadi, dan menggunakan pesawat Raya Airways Boeing 767. Dan ketika sidang media yang diadakan selepas majlis menyambut ataupun pertibaan untuk vaksin imunisasi tersebut, sebenarnya ada dimaklumkan sendiri oleh Engineer Syah Helmi yang memaklumkan berkenaan dengan berapakah jumlah keseluruhan yang telah diterima oleh negeri Sabah berkenaan dengan vaksin ini. Kerana kita faham untuk fasa pertama ini adalah mengkhususkan kepada sukarelawan ataupun frontliners, dan terkini sebenarnya terdapat lebih 60,000 dos atau lebih tepat lagi 60,840 dos telah pun sampai ke negeri Sabah. Dan seperti apa yang Fauzi maklumkan berkenaan dengan lebih 18,000 telah pun menerima sehingga ke hari ini. Tapi target atau sasaran sebenar oleh kerajaan negeri adalah sekitar 42,000, lebih 42,000 petugas barisan hadapan yang akan diberikan. Tetapi yang kita faham setakat ini angkanya adalah 60,000. Jadi kalau ikutkan sudah melebihi kepada 42,000 barisan hadapan. Jadi mungkin sebenarnya telah pun dijalankan di pusat pemberian vaksin atau PPV ini di sekitar negeri Sabah yang dianggarkan, yang juga dimaklumkan oleh Engineer Syah Helmi Yahya berkenaan dengan terdapatnya PPV atau pusat pemberian vaksin sekitar 195 pusat di seluruh negeri Sabah. Dan itu yang sedikit yang dimaklumkan dalam sidang media yang diadakan sejurus selepas majlis ketibaan pesawat Raya Airways membawakan vaksin sekitar 26,901 dos itu, Fauzi.
Okey, itu tadi Syah berkongsi tentang ketibaan kumpulan vaksin ketiga bagi fasa pertama. Untuk waktu ini mungkin Syah boleh kongsikan, kalau melihat tadi Syah ada kongsikan berkaitan dengan sasaran yang ditetapkan iaitu lebih kurang pada 42,000. Ini termaktub ataupun dalam fasa pertama lah. Syah, kalau boleh kongsikan melihat kepada apa yang saya bacakan tadi, pedalaman sudah tentu ini adalah kebimbangan orang ramai berkaitan dengan kerana Sabah itu negeri yang cukup luas, sama jugalah dengan negeri Sarawak. Jadi bagaimana daripada pihak berkuasa sendiri melihat kepada jangkauan program untuk program imunisasi bagi kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan pedalaman ni, Syah? Baik, Fauzi, apa yang dimaklumkan oleh Engineer Syahir Jaya yang wakili Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Haji Jinur mengatakan bahawa telah ditubuhkan itu pasukan petugas khas COVID-19 negeri Sabah, yang mana mereka ini akan bergerak di setiap kawasan pedalaman untuk mengenal pasti individu-individu, terutama golongan emas, warga emas dan golongan yang di bawah B40, yang mereka ini kebanyakan mereka ini yang berada di pedalaman sebenarnya pasti tidak memiliki telefon bimbit. Ada yang berkongsi telefon bimbit, tiga buah rumah berkongsi satu telefon bimbit. Jadi ini yang menjadi salah satu daripada kesukaran untuk pihak kerajaan negeri sendiri untuk mengenal pasti mereka ini, adakah mereka ini sudah berdaftar secara manual ataupun sebenarnya mereka ini berdaftar melalui aplikasi MySejahtera. Jadi kebanyakan mereka bukan mereka tidak celik IT, tetapi teknologi itu tidak sampai kepada mereka dan mereka tidak mampu untuk membeli alatan teknologi canggih tersebut seperti telefon kita ada pada hari ini, Fauzi. Jadi itu tugas yang dilakukan oleh petugas khas Badan Petugas Khas COVID-19 Negeri Sabah untuk mendapati mereka ini. Kerana ada di kalangan mereka ini juga seperti apa yang kita bawakan pada 2 minggu lepas berkenaan terdapatnya pandangan-pandangan daripada sesetengah penduduk kampung di pedalaman ini. Mereka mendengar berita daripada orang lain dan mungkin dari yang dibawakan oleh kampung atau mungkin yang berada di bandar seperti contohnya di Keringau, tapi yang mendapat berita itu di Nabawan mempercayai bahawa kalau vaksin ini diterima mereka akan sekian mendapat kesan sampingan. Jadi itu yang menjadi masalah kepada petugas badan petugas ini untuk kita nak memahamkan mereka ini, kerana ada juga mereka ini tidak memiliki televisyen, jadi mereka tidak mendengar berita, mereka tidak membeli surat khabar untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi saya melihat perkara ini, Fauzi, sebenarnya akan berdepan sedikit kesukaran dan mungkin kelewatan, tetapi fokus kerajaan negeri ketika ini untuk rakyat adalah pada bulan April depan, iaitu untuk fasa kedua, untuk menghususkan kepada golongan warga emas dan mereka yang punya sakit kronik, sakit buah pinggang, kencing manis dan darah tinggi ini adalah dalam tempoh 4 bulan, iaitu bulan 4 sehingga bulan 10 ini menghususkan kepada mereka-mereka yang berusia 50 tahun ke atas dan mempunyai penyakit kronik. Jadi mereka ini sebenarnya tumpuan untuk kerajaan negeri, dan kalau kita lihat baki pada hari ini ada 60,000 seperti apa dimaklumkan oleh Engineer Syahir ini, bermaksud kita ada 20,000 lebih, maksudnya ada 20,000 vaksin yang mungkin telah pun disalurkan dan akan disalurkan kepada mereka lebih awal sebelum daripada tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan negeri, itu bermula pada bulan hadapan, itu pada bulan April nanti, dan itu yang kita boleh kongsikan. Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Syah Hairizah Kamalul Arifin atas perkongsian perkembangan terkini program imunisasi COVID-19 khususnya di Sabah. Sabah adalah negeri ketiga kalau ikutkan data yang dikongsikan oleh JKJAV. Lebih daripada 18,000 telah pun menerima dos pertama ataupun vaksin dos yang pertama secara khususnya sehingga 10 Mac 2021, dan Syah juga berkongsi tentang perkembangan khususnya ketibaan kumpulan vaksin ketiga bagi fasa pertama yang telah pun tiba pada tengah hari tadi. Baik, saya nak beralih sedikit, kita nak bercerita tentang politik dan apa yang berlaku pada semalam, iaitu kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, UMNO dan PAS bersetuju untuk memperkukuhkan muafakat nasional. Ini adalah ketetapan yang diputuskan dalam mesyuarat yang berlangsung berjam-jam semalam. Ini sudah tentu melihat kepada perkembangan terkini dalam landscape politik tempatan. Antaranya kalau boleh saya baca, mungkin ada yang terlepas berita ini, UMNO dan PAS mesyuarat pada malam semalam menyatakan pendirian untuk terus memperkukuhkan kerjasama menerusi muafakat nasional, dan perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan dikeluarkan kepada media pada Rabu malam. Kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik daripada USM. Prof,
Apa yang boleh kita faham kalau lihat daripada kenyataan media ini sepertinya tiada apa-apa yang berlaku, terus memperkukuhkan kerjasama di bawah payung Muafakat Nasional. Tetapi di sebalik kenyataan media itu, baik daripada sisi dan juga pandangan seorang penganalisis politik dan orang ramai dalam kumpulan masyarakat teramai ini pun sudah tahu dan mungkin sudah ada agak-agak apa yang sedang berlaku dalam Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional secara keseluruhannya. Pada pandangan Prof, bagaimana kita boleh memahami maksud terus memperkukuhkan kerjasama ini, Prof? Saya melihat Muafakat Nasional telah melalui beberapa fasa. Selepas UMNO dan PAS berada dalam blok yang sama sebagai bangkang pasca Pilihan Raya 2018, kita melihat bagaimana mereka cuba membina satu hubungan rakan strategik politik secara konstruktif. Kita melihat hubungan itu diuji di dalam piagam kecil dan akhirnya membawa kepada temuterainya piagam Muafakat Nasional pada penghujung 2019. Ketika itu proses pembinaan telah membawa kepada proses pemantapan Muafakat Nasional. Tapi ia berada dalam krisis selepas PAS berada di dalam Perikatan Nasional pada Mac 2020 sehingga membawa kepada persoalan apakah pengukuhan di dalam Perikatan Nasional itu akan mempengaruhi kedudukan PAS dalam Muafakat Nasional, dan akhirnya kita melihat krisis itu membawa kepada persoalan mahu meneruskan pengukuhan yang sewajarnya telah dimulakan lebih awal. Saya percaya UMNO merasakan bahawa PAS perlu terikat dalam kedudukan Muafakat Nasional, tetapi waktu yang sama PAS juga berada dalam dilema kerana apakah mampu untuk memperkasakan Perikatan Nasional dan waktu yang sama memperkukuhkan hubungannya di dalam Muafakat Nasional. Harus kita jadikan otak kaki pada tahun 2018, pengundi Melayu hampir 74% gabungan yang telah menyokong UMNO dan PAS menunjukkan bahawa mereka masih berada di sebelah blok yang sama. Dan kita juga harus melihat kedudukan di dalam Felda misalnya. UMNO menangi 27 kursi, PAS 5 dan Pakatan Harapan buat kali pertama menang 20 kursi. Jadi mungkin ini percaturan yang dirasakan perlu dibuat untuk memastikan kursi-kursi yang telah mereka hilang bersama itu dapat dikembalikan. Tapi saya percaya apa yang kita lihat semalam itu sekadar satu kenyataan yang mahu melenyapkan barangkali hubungan yang menjadi longgar daripada pemantapan yang telah dilakukan sebelum ini. Masih ada usaha secara berterusan mahu memastikan bahawa hubungan itu dapat dipulihkan sekurang-kurangnya sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Bercakap sebelum dan juga menuju jalan ke PRU ke-15, melihat kepada perkembangan semasa, kita ambil konteks antara PAS, UMNO dan juga Bersatu, kecaluruan dan juga mungkin ada sedikit apa yang berlaku tentang UMNO dan juga Bersatu ini, di mana Prof melihat peranan yang dimainkan oleh PAS sendiri? Adakah PAS adalah kingmaker dalam melihat kepada hubungan ketiga-tiga parti ini ataupun bagaimana? Ya, buat masa ini PAS menjadi pemutus. Tetapi PAS juga harus menerima hakikat bahawa sukar untuk berada di dalam kedua-dua blok. Barangkali mahu terus menyokong Perikatan Nasional kerana merasakan itu merupakan kerajaan pemerintah, dan di sebelah sini mahu terus perkasakan Muafakat Nasional kerana melihat ini merupakan persoalan Melayu Islam. Tetapi bagi saya, dalam kedudukan sekarang, PAS harus mencari satu unifying factor. Apakah faktor penyatuan yang akan membolehkan PAS bergerak sama ada bersama UMNO ataupun bersama Bersatu, ataupun mahu terus memungkinkan musyawarah dilakukan agar boleh membawa Bersatu dan UMNO bersama. Tetapi jelas PAS juga harus meneliti pendirian yang telah dibuat oleh UMNO, iaitu tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu selepas Pilihan Raya Umum ke-15. Dalam kedudukan seperti itu, memang kita lihat PAS berada dalam kedudukan sebagai penentu. Tapi waktu yang sama juga PAS boleh membawa kepada berakhirnya mana-mana gabungan besar ini jika sekiranya keputusan yang rasional dan praktikal tidak dibuat oleh mereka. Prof, sebelum kita lagi berehat dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan apa titik tengah dan juga titik penyelesaian antara apa yang kita melihat kepada konflik dan di landscape politik yang berlaku pada ketika ini, dalam mana menuju kepada PRU ke-15? Titik tengah adalah perlu ada kejujuran, masing-masing harus berkorban dan juga berkompromi, harus melangkaui kepentingan politik kepartian, harus melangkaui kepentingan personaliti, melihat bahawa Pilihan Raya Umum ke-15 adalah jauh lebih getir daripada Pilihan Raya Umum ke-14. Kerana pilihan raya ini juga akan menentukan siapakah yang mampu untuk membawa kepada satu penjajaran baru ataupun gabungan besar. PAS saya rasakan mempunyai peranan yang cukup besar
setanding dengan UMNO untuk memulihkan semula reputasi dan juga kredibiliti masing-masing. Dalam kedudukan ini, ada pihak yang harus berkompromi, ada pihak yang harus berkorban tanpa menyoal siapa yang harus lakukannya, tanpa memikirkan kepentingan politik, tetapi lebih mengutamakan kepentingan apakah yang dimaukan oleh akar umbi jika tidak mahu keadaan sekarang ini berterusan. Dalam konteks ini, kepimpinan memainkan peranan yang cukup penting, dan bagi saya, penyatuan. Siapakah yang boleh menjadi penyatu? Apakah sosok politik yang boleh membawa kedua-dua parti ini, UMNO dan PAS, kembali memperkukuhkan diri mereka tanpa menjejaskan hubungan dengan Bersatu? Kerana soal besar adalah agihan kerusi. Bagaimanakah agihan itu jika tidak berjaya? Mampukah mereka mengelakkan persaingan tiga penjuru dalam pilihan akan datang? Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik daripada USM, atas perkongsian dan juga pandangan melihat kepada ketetapan dan juga keputusan yang dibuat oleh UMNO dan juga PAS hasil mesyuarat mereka, di mana telah pun memaklumkan untuk terus memperkukuhkan kerjasama di bawah payung Muafakat Nasional. Baik, cerita berehat seketika, kembali selepas ini.